Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna. Hari ini kita akan mulakan kuliah Sunan Tirmizi daripada bab 57 ya. Dan hadisnya ialah hadis yang ke-77. Kita dah sampai ke situ dah. Hadis yang ke-77. Baik, sebelum apa-apa perbincangan yang lain, saya baca dahulu dan dengar semua. Lepas tu saya akan minta bacalah sama-sama insya-Allah. Bab ma jaa fil wudu min an-naum. Wa bihi qala haddatsana Ismail bin Musa Al-Kufi wa Hannad wa Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi al-ma'na wahidun. Qalu haddatsana Abdus Salam bin Harb Al-Mulai an Abi Khalid Ad-Dalani an Qatadah an Abi Al-Aliyah an Ibn Abbas أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. Seterusnya yang hadis ke-77, di bawah bab ni Imam Tirmizi kemukakan dua hadis. Kita tengok hadis tu pula. Hadis yang ke-78. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yaqumun fayusallun wa la yatawadda'un. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. قال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. Itu hadisnya. Habislah di situ ya. Kita balik semula. Kita mula-mula baca tadi untuk tengok terjemahannya terlebih dahulu. Lepas tu baru kita bincang insya-Allah. Nota saya ni campur dengan yang dahulu. Hari ni kita akan mula daripada sini saja ya. Bab wudu kerana tidur. Bab wudu yakni keperluan berwudu kerana tidur. Kalau kita nak takdir itu macam-macam, bolehlah, tak apa, kita terjemah dulu, tengok dulu. Bab wudu kerana tidur.
Ismail bin Musa, penduduk Kufah. Dia ni Ismail bin Musa. Hannad dan Muhammad bin Ubaid al-Muharibi meriwayatkan kepada kami. Makna riwayat mereka bertiga sama. Al-ma'na wahid. Walaupun lafaznya tidak sama. Lafaznya tak sama. Kata mereka, Abdul Salam bin Harb al-Mulai meriwayatkan kepada kami daripada Abi Khalid ad-Dalani, daripada Qatadah, daripada Abil Aliyah, daripada Ibni Abbas, bahawasanya beliau melihat Nabi SAW tidur dalam keadaan sujud hingga berdengkur atau berkeruh. Kemudian baginda bangun untuk bersolat, yakni tanpa berwudu terlebih dahulu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah tertidur. Baginda bersabda, sesungguhnya wudu itu tidak wajib kecuali kepada orang yang tidur dengan berbaring. Kerana apabila ia tidur dengan berbaring, menjadi kendur dan lemahlah sendi-sendinya. Itu terjemahan bagi hadis yang pertama. Abu Isa berkata, ini komentar Imam Tirmizi terhadap hadis tadi. Abu Khalid namanya Yazid bin Abdul Rahman. Beliau berkata lagi, siapa? Yakni Imam Tirmizi berkata lagi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Seterusnya hadis yang ke-78 bersama komentarnya. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, beliau berkata, para sahabat Nabi SAW tidur, lalu mereka bangun dan melaksanakan salat tanpa berwuduk lagi. Ini kalau kita nak ringkas bacaan ini, terjemahan ini, kita boleh kata begini ya. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, terus begitu. Jadi tak payah sebut dah sanad itu semua sekali. Memadai dengan kita berkata, kalau kita nak ringkas lah, dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, dan seterusnya. Begitulah. Abu Isa berkata, Abu Isa itu maksudnya Imam Tirmizi. Ini adalah hadis hasan sahih. Beliau berkata lagi, aku mendengar Salih bin Abdullah berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang hukum orang yang tidur dalam keadaan duduk dengan tetap. Beliau menjawab, dia tidak perlu berwudu. Dia tidak perlu berwudu. Abu Isa berkata lagi, Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas. Mana hadis yang sebelum ini? Hadis yang sebelum ini. Tapi komentar ni diletakkan di sini berdasarkan nuskhah ni. Kalau nak kira yang lebih sesuainya, letak di bawah hadis sebelum ni lah. Tapi berdasarkan nuskhah yang ada dengan kita ni, kedudukannya di sini. Ya. Baik, Abu Isa berkata lagi, Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas, sebab yang dekat tadi yang kita baca tadi hadis Anas, hadis Ibnu Abbas yang sebelum ini. Ini hadis Ibnu Abbas, maksudnya yang ke-77 tu. Yang 78 ni hadis Anas bin Malik. Tetapi komentar Tirmizi terhadap hadis 77 itu diletakkan di sini. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas daripada Qatadah, daripada Ibni Abbas sebagai kata-katanya. Beliau tidak menyebutkan di dalamnya nama Abul Aliyah dan tidak memarfu'kannya. Para ulama berbeza pendapat tentang wudu kerana tidur. Sebahagian ulama berpendapat seseorang tidak wajib berwudu apabila ia tidur dalam keadaan duduk atau berdiri, kecuali kalau ia tidur dengan berbaring. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri
Ibnul Mubarak dan Ahmad. Sebahagian mereka pula berkata, jika seseorang tidur berkata ataupun berpendapat, boleh. Jika seseorang tidur hingga akalnya tidak berfungsi, maka ia wajib berwudu. Inilah pendapat Ishaq. Imam Asy-Syafi'i pula berkata, jika seseorang tidur dalam keadaan duduk hingga bermimpi, atau hingga tempat duduknya terangkat kerana tidur, maka ia wajib berbelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Sekali boleh kita dapat habiskan bab tentang tidur itu membatalkan wudukah atau tidak. Ini semua kita masih lagi duduk bincang tentang perkara yang membatalkan wuduk. Adakah dalam keadaan seseorang tu ada wuduk, lepas tu dia tidur, bila dia bangun wuduknya terbatal dan dia perlu berwuduk pula ataupun tidak? Untuk menjawab persoalan itu, kita berdasarkan hadis, kita perlu tengok kepada hadis dan komentar Imam Tirmizi di bawah bab ini. Babu ma ja'a fil wudu minan naum. Babu ma ja'a fi bayanil wudu minan naum. Bab pada menyatakan wudu bila sebut dengan waw baris di hadapan begitu, wudu maksudnya perbuatan berwudu. Kita ambil ais perbuatan, mengambil ais sembahyang, itu namanya wudu. Tetapi kalau waw itu dengan fathah baris di atas, wadu, itu lain pula maknanya. Maknanya ialah sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Yang ni air lah, air yang digunakan untuk kita berwudu, itu wadu namanya. Itu perbezaan dia, wadu dengan wudu. Wudu perbuatan berwudu atau mengambil air sembahyang. Wadu air yang kita gunakan untuk berwudu. Itu beza. Di sini bukan wadu tetapi wudu. Jadi adakah kita kena berwudu, mengambil air sembahyang semula lain, mengambil air sembahyang lain kerana kita tidur. Walaupun sebelum kita tidur tu kita ada wudu, kita telah bersuci dalam keadaan suci. Lepas tu tidur, tak kira lah tidurkah, tertidurkah, adakah wudu kita yang sebelum itu terbatal atau tidak? Perbincangannya di sini. Bab wudu kerana tidur. Baiklah, terlebih dahulu kita kena tengok ni cara Imam Tirmizi ni. Kalau kita tengok di sini, Imam Tirmizi ambil daripada 3 orang gurunya. Hadis ini Imam Tirmizi riwayatkan daripada atau melalui 3 orang gurunya. Yang pertama Ismail bin Musa Al-Kufi, ada satu. Yang kedua Hannad. Dan yang ketiga Muhammad bin Ubaid Al-Muhari. Itu 3 orang. Biasanya seorang saja. Ada juga kadang-kadang 2 orang. Ada juga 3 macam di sini. 3. Ini di peringkat awal sanad. Ada juga di tengah-tengah sanad itu. Mana-mana perawi meriwayatkan daripada 2 orang guru. Daripada 3 orang guru. Misalnya. Dan seumpamanya, boleh berlaku begitu. Walaupun kebiasaannya, setiap perawi itu mengambil daripada seorang guru sahaja. Bila
seseorang imam atau pengarang hadis itu meriwayatkan daripada beberapa orang guru seperti ini, dia kena cerita. Dia kena cerita, itu amanah ilmunya. Itu termasuk dalam amanah ilmunya. Ini cerita pasal periwayatan hadis. Apa namanya, kaedah ataupun etika adab hadis, menyampaikan hadis. Ketika seseorang muhaddis menyampaikan hadis dia, kalau guru dia tu beberapa orang, dia kena sebut adakah lafaz riwayat semua mereka sama atau hanya maknanya sahaja sama. Dia kena cerita. Itu termasuk dalam amanah ilmu, amanah dalam periwayatan hadis, dalam adabul hadis, dalam penyampaian hadis. Macam di sini Imam Tirmizi kata al-ma'na wahidun. Al-ma'na wahidun. Maksud dia makna hadis kulli wahidin minhum wahidun. Makna hadis kulli wahidin minhum wahidun. Wa in kana alfazur riwayah ghairu wahid. Apa ni? Berbeza-beza. Maknanya, yani makna hadis yang diriwayatkan oleh mereka sama. Itu maksud al-makna wahid. Maknanya satu. Bukan maknanya satu, kita tak faham kalau kata begitu kan. Sebab itu saya terjemah ni, makna riwayat mereka bertiga sama. Jadi mafhumnya walaupun lafaznya tidak sama. Lafaz tak sama. Makna dia saja sama. Maknanya dari segi kandungannya sama. Tetapi lafaznya tidak sama. Itu makna al-makna wahid. Dia kena cerita begitulah. Sebab tiga orang guru ni ada ketika mereka ni lafaz dia sama. Kalau sama dia kena ceritalah sama. Lafaz tu. Sebab kalau lafaz sama lebih kuat pendudukan hadis itu. Kalau maknanya saja sama, kuat juga, ia boleh kuat juga bergantung kepada sanad dia tu. Tetapi kuranglah kalau nak banding dengan lafaznya sama. Kalau lafaznya pun sama, makna itu lebih kuat lagi lah kedudukannya, kata mereka. Jadi ketiga-tiga ni guru Imam Tirmizi ni meriwayatkan daripada Abdus Salam bin Harb Al-Mulai. Ni tiga ni guru mereka sama, iaitu Abdus Salam bin Harb Al-Mulai. Gitu. Ini benda kena tengoklah. Ismail bin Musa Al-Kufi wa Hannad wa Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi al-ma'na wahid qalu haddathana Abdus Salam bin Harb Al-Mulai, dan seterusnya. Bagaimana biasa kita bincangkan tentang setiap orang sanad, setiap orang perawi dalam sanad itu. Maknanya kita berikan biodatanya secara ringkas. Tapi kalau sudah perawi itu kita bertemu sekali ke atau beberapa kali sebelum ini dan sudah ada biodatanya sebelum ini, tidak disebut lagi. Begitulah cara ringkas lah, cara ringkas. Tidak kata ulang pula benda yang sama, tidak begitu. Sama lah macam di sini Ismail bin Musa, ada Hannad, Muhammad bin Ubaid, kita sudah bertemu semua. Sebagai contoh, ini saya nak ceritalah sebagai rujukan utama saya dalam menulis ini, buat terjemahan dan juga syarah kepada kitab Tirmizi ini ialah, kita tengok di sini. Ini Tuhfatul Ahwadi. Ini rujukan utama. Kemudian ada kitab terkini, terkini lah. Ini dia ni berperanan sebagai syarah pula kepada Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi. Baik, kita tengok ni
Tuhfatul Ahwazi kita tengok siapa pengarang. Tuhfatul Ahwazi bisyarah Jami' Tirmidzi. Imam Abil Hafiz Abil Ali atau Abil Ula Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarak 1353. Sekarang ni 1400 lebih kan, mana tak sampai lagi 100 tahun yang lalu meninggal dunia. Tak sampai lagi. Ini pengarang dia. Ini Mubarak Furi. Mubarak Fur ni orang India. Dia ni orang India, tapi syarahnya dalam bahasa Arab. Kitab ni kalau boleh yang pandai bahasa Arab lah, yang boleh, yang sudah ada asas, yang sudah belajar dah, yang belajar di universiti ke apa ke, kita kata dia elok ada lah ni. Sebab kalau ada kitab ni boleh ikut bersama saya lah, saya akan sebut di mana. Ini kitabnya ni, Babul Wudu' minan Naum. Ini karangan terkini terkini. Pengarang dia masih ada lagi, Ithaf At-Talibil Ahwazi. Sebab tadi kitab asal tu Tuhfatul Ahwazi, dia Ithaf At-Talibil Ahwazi bisyarah Jami'il Imam At-Tirmidzi. Ini pengarang dia Muhammad bin Al-Syekh Al-Allamah Ali bin Adam bin Musa Al-Ethiopi Al-Wallawi. Ini orang Ethiopia, Habsyah. Orang apa ni, Negro ni. Dia mengajar di Mekah, mengajar di Mekah. Setakat yang saya tahu dia masih ada lagi dan sangat alim, sangat alim. Jadi macam menghuraikan lagi kitab Tuhfatul Ahwazi. Jadi kalau kita ada kedua-dua kitab ni, banyak perkara lah yang membantu selain daripada kitab-kitab lain, selain daripada kitab-kitab lain. Cuba kita tengok di sini makna ahadith Ismail wa Hannad wa Muhammad wahid wa fi alfazha ikhtilaf. Lafaznya berbeza, lafaznya tidak sama. Lepas tu dia tak sebut dah, perawi-perawi itu tak sebut dah. Sebab apa? Sebab kalau sebut jadi berulang. Saya pun cuba ringkaskan begitulah. Tapi kalau kita tengok yang ni, dia agak detail tentang perawi-perawi itu. Walau bagaimanapun dia akan isyarat sahaja di mana telah disebut. Pada hadis keberapa, dia bawa bab berapa telah disebut tentang perawi berkenaan. Dan dia lebih detail dalam perbahasan tentang bahasa yang digunakan. Tetapi bagi kita yang pelajar ini asalnya tidak perlu sangat benda ni, tidak perlu sangat perbahasan bahasa ni. Misalnya naum ni daripada perkataan apa, macam mana tasrifnya, jamuknya macam mana, kalau dia mutaaddi dengan apa, semua tu tak perlu. Walau bagaimanapun perlu tahu, terutamanya kepada yang belajar secara khusus lah, secara formal, memang belajar hadis, mendalami hadis, mungkin dia kena tahu benda ni. Jangan buat tak tahu, walaupun saya dalam nota kita tu tak sebut lah. Sebab saya kira untuk orang yang menggunakan bahasa Melayu, lebih kita tumpu kepada maksud hadis itu daripada kita bahas yang kecil-kecil, yang halus-halus tentang bahasa tu. Sebab kita tidak nak bahagian itu, kita nak bahagian pengajaran dia tu, maksud hadis itu yang kita nak. Tapi kalau kita semata-mata macam hari ni saya nak sebut lah, sekadar nak sebut, sebab itu jadi panjang tu, kadang-kadang syarah dalam bahasa Arab tu, sebab dia nak cerita benda-benda begini, detail benda-benda begini. Jadi panjang lah kalau nak cerita begini. Misalnya, ini perbahasan dari segi bahasa. Qala al-Fayyumi rahimahullah. Jadi naum, babul wudu' minan naum. Naum ini perkataan apa dia nak cerita. Jadi kalau saya sebut benda ni untuk umum, sebab peserta kita ni
macam-macam latar belakangnya. Ada yang pelajar formal, pelajar hadis, ada yang orang biasa-biasa. Kalau kita banyak bincang tentang perkara ini, menjemukan juga kepada yang tidak belajar secara formal lah. Kalau yang belajar secara formal pun, kalau dia sudah tahu, dia rasa tidak perlu dah. Macam ni. Kalau saya nak sebut, naum ini masdar daripada nama ya namu. Nama ya namu. Daripada bab ta'iba. Jadi nawima asal. Nama ya namu nauman. Nawima yanwamu. Bab ta'iba. Bab ta'iba, kalau berdasarkan matnul bina wal asas, itu bab yang keempat. Bab yang keempat. Insulasi bab yang keempat. Nauman, ini masdarnya. Ini naum ni masdar. Wa manaman, ini masdar. Masdar miminya. Bahawa naimun, ini isim fa'ilnya. Jamaknya, naim ni jamaknya nuwam. Mengikut asalnya. Nuwam. Sebab nama ni nawama, nawima, asalnya ada waw tu. Jadi ini nuwam ni mengikut asal. Wa nuyyam ala lafzil wahid. Nuyyam. Yang ni ala lafzil wahid, sama dengan lafaz mufradnya. Wa nuyyam aidan, ni jamak dia juga. Wa yata'adda, dan fi'il ini nama ya namu ini lazim, fi'il lazim. Kalau kita nak buat dia ni muta'addi, dalam bentuk muta'addi, kita kena tambah hamzah. Wa yata'adda bil hamzah. Makna dia muta'addi dengan penambahan hamzah di awalnya. Makna kalau berdasarkan matnul bina wal asas, fulasi mazid fi ataupun ruba'i mazid fi, dia termasuk dalam bab yang pertama. Iaitu anwama, anama, yunimu, inama. Itu makna dengan hamzah di awal dia tu. Anama, yunimu, inama. Wat tad'if, dan tad'if ini maksudnya bab yang kedua daripada ruba'i mazid, bukan ruba'i mujarrad tapi ruba'i mazid fi. Dia termasuk dalam bab yang kedua. Jadi wazan dia tad'if. Apa maksud tad'if itu? Nawwama, yunawwimu, tanwiman. Itu kalau kita nak guna dalam bentuk muta'addi, nak memuta'addikannya, maka dua cara. Cuba tengok kan, kalau perbahasan macam ni, duduk bahas ni, menjemukan. Kalau orang yang tak biasa, macam mana rasa pendengar-pendengar hari ni? Kalau bincang macam tu, itulah yang dibincang dalam kitab-kitab Arab. Tetapi kepada pelajar-pelajar hadis betul, dia kena tahu. Jangan tahu hadis begitu saja, kena tahu setiap perkataan dia. Sampai begitu sekali ulama-ulama kita ni bincang, jaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali. Macam mana saya nak tanyalah. Bagi saya boleh ke Maulana, sebab saya selalu dengar yang Maulana syarah Sunan Abi Daud tu. Saya biasa. Maknanya yang sudah ada asas memang sukalah kan. Yang sudah ada asas. Ni kalau yang tak ada asas, misalnya saya sebut fi'il thulathi mazid fi. Bukan ruba'i. Ruba'i mazid fi. Ruba'i bukan ruba'i mujarrad. Dia ada 3 wazannya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Siapa nak tahu? Kepada yang belajar jugalah yang tahu. Ini bab yang pertama, ini bab yang kedua, ini bab yang ketiga. Dia ada 3 wazan dia. Kalau kita nak memuta'addikan nama yang namu tu 2. Satu dengan tambah hamzah, bab yang pertama, anama, yunimu, inama. Yang kedua dengan tad'ifkan. Tad'ifkan menjadikan ia fi'il mudha'af. Iaitu kata nawwama, yunawwimu, tanwiman. Cuba tengok. Benda macam tu kan. Tetapi maknanya kalau nama yang namu makna tidur. Anama, yunimu atau nawwama, yunawwimu, menidurkan. Itu maksudnya. Macam masa kita lah, tidur saja tu mana perbuatan lazim, sendiri tidur. Anama, menidurkan, ada perbuatan orang lain, membuatkan orang lain tidur, gitu maksudnya. Jadi panjang cerita lah,
Kalau kita buat buku pun jadi tebal lah kerana perbincangan benda begini. Bagi saya, untuk orang Melayu ataupun tidak Melayu pun, dia tidak perlu perbahasan seperti ini dalam belajar hadis. Kecuali kalau nak detail lah. Kecuali kalau pelajar itu memang latar belakangnya pengajian agama. Memang ada asas bahasa Arab. Baru ada guna. Kalau tidak, tak ada guna semua tu. Macam perbincangan tadi, tak ada guna sebenarnya. Sebab itu saya tak masukkan benda-benda begitu dalam syarah Bukhari ke apa. Kecuali tempat-tempat yang memang perlu. Kita kena bincang perkataan itu. Kalau tidak, tak jelas. Kalau semata-mata nak cerita dia ni apa ni, perkataan apa, masdar ke apa, masdar miminya macam mana dan sebagainya, jamaknya ada berapa, macam mana, semua tu itu rasanya tak perlu. Lepas tu perbincangan tentang apa yang dimaksudkan tidur tu apa, tidur tu dia bincang pula, panjang pula, ni semua ni perbincangan. Jadi saya rasa itu tidak perlu, sebab kita semua tahu tidur tu apa. Tak perlu dah dicerita bahas hakikat dia pula, khilaf pula, orang ni kata gini hakikatnya, orang ni kata begini hakikat dia. Rasanya tidak perlulah. Sebelum tidur tu apa yang berlaku? Mengantuk tak ada berapa bahagian pula. Kalau mengantuk sikit-sikit, apa panggil namanya? Kalau mengantuk tu teruk, berat sangat, tak tidur lagi mengantuk, apa namanya? Itu perbincangan yang detail lah. Macam di sini dia ada bincang benda ni. Kalau kita tengok di sini dalam kitab yang asal ini, itu pun tak bincang. Dia lebih ringkas lagi. Sebab dia kira orang faham dah apa itu. Apa itu tidur itu, apa itu tidur, orang sudah faham dah. Tapi sekadar nak sebut berapa banyak kita, terutamanya kalau yang ada asas pengajian agama dan memang ada asas bahasa Arab, perbincangan yang seperti ini lebih detail lah, lebih terperinci lah. Kemudian hadis yang kita baca tu hadis 70, hadis sebut rijalu hadzal isnad thamaniyah, perawi-perawi dalam isnad hadis ini ada 8 orang. Cuba kita tengok. Ismail bin Musa al-Fazari, Abu Muhammad atau Abu Ishaq al-Kufi, orang Kufah dia. Saduq, dia ni perawi saduq. Rumiya bin Rafd. Dia ni sekadar nak bagi tahu, kalau yang nak baca kitab ni kena faham macam mana, kena faham. Rumiya bin Rafd, dia tertuduh sebagai Rafidah, berfahaman Rafidah. Itu maksud Rumiya bin Rafd. Lepas tu 10, mana dia termasuk dalam perawi tabaqah ke-10. Jadi saya sebelum ni dah edarkan, bagi dah perincian tentang tabaqah perawi itu. Siapakah yang dimaksudkan dengan perawi tabaqah pertama, perawi tabaqah kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu kita sudah bagi dah sebelum ni. Jadi harap sama-sama dapat berkongsi lah, ataupun tengoklah apa nama ni, grup ini. Saya rasa ada Facebook ataupun WhatsApp ke apa grup ni. Tengok di situ lah. Yang belum ambil lagi tu ambil lah. Situ sudah ada nota-nota yang telah diberikan sebelum ini. Jadi dia sebut taqaddama fi, ni perbincangan tentang dia ni, biodata dia ni telah pun berlalu pada bab 35, hadis 45. Tengok di sana, itu lebih detail. Di sini cerita secara ringkas saja. Secara ringkas saja, sebab sudah ada dah. Hannad bin Sari, ini pun orang Kufah juga. Dzukira fil babil madi. Dia ni biodata dia telah pun disebutkan sebelum ini. Ada dah juga, bertemu dah juga. Muhammad bin Ubaid al-Muharibi, ni ya detail. Al-Kufi Saduq, ni tabaqah yang ke-10 juga. Jadi yang dalam macam ni di 10 ni maksud dia tabaqah ke-10. Kalau kitab ni dia pakai begitu. Jadi harap maklum lah. Jadi sama tabaqahnya dengan Ismail bin Musa tadi. Sama tabaqahnya. Jadi dia ni oleh kerana belum ada lagi
disebutkan. Dia ni meriwayatkan daripada siapa? Muhammad bin Ubaid. Dia meriwayatkan daripada ayahnya, daripada Abi Muawiyah Ad-Darir, Abi Bakr Al-Ayyash, dan Abdul Salam bin Harb yang kita bertemu dalam sanad ini, dan lain-lain lagi. Orang-orang yang meriwayatkan daripada dia pula siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Yaqub bin Sufyan dan seterusnya, ramai lagi yang lain ni. Nasa'i kata apa tentang dia? La ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Maslamah berkata Kufi, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi ini lafaz ta'dil yang rendah. Lafaz ta'dil yang rendah. Dia tidak perawi hadis sahih, tidak. Paling-paling tinggi pun dia hanya perawi hadis hasan, begitu. Lepas tu dia cerita lagi tentang orang ni. Saya tak sebutlah sebab saya nak ringkas. Dalam nota ni saya ringkas dahulu. Kemudian apabila disemak kembali untuk dijadikan buku, sebagaimana telah dibuat di jilid 1 untuk Sahih Bukhari itu, detail lah. Kita akan sebutlah semua. Mana-mana yang tak sebut lagi kita akan sebut semua. Jadi meninggalnya pada tahun 245. Ibnu Abi Asim kata 251. Ada khilaf tentang tarikh meninggalnya. Lepas tu dia sebut di dalam kitab ini hadis dia hanya ada 8 sahaja. Hanya ada 8 sahaja hadis dia ni. Hadis siapa? Hadis Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi. Ada 8 sahaja. Ini salah satunya. Ini yang mula-mula lah yang kita bertemu hadis dia di dalam kitab Tirmidzi. Maknanya ada 7 lagi di tempat lain. Ini agak detail. Nak berbanding dengan yang ni. Walaupun ini asas dia. Dia sebut ini sebagai syarih. Di pengarang kitab ni, Tuhfatul Ahwazi ni syarih. Kalau dia kata di sini dalam kitab ni, qala syarih, maksudnya Maulana Mubarakfuri. Ini Maulana Mubarakfuri. Baik, Abdul Salam bin Harb An-Nahdi Al-Mulai Abu Bakr Al-Kufi Basriyul Asl Thiqah Hafiz. Dia ni perawi thiqah, lagi hafiz, lahu manakir. Dia ni termasuk dalam dia ada hadis yang mungkar. Ada beberapa riwayat dia yang mungkar. Mungkar tu makna menyalahi riwayat orang lain lah. Min sigar at-tabaqati al-thaminah. Dia ni termasuk dalam perawi kecil, tabaqah ke-8. Ini hadis dia sudah ada sebelum ni, sebab tu dia tidak detailkan siapa dia ni. Pada bab 10 hadis ke-14. Bab 10 hadis yang ke-14. Itu perawi ke-4. Perawi ke-5 Abu Khalid Ad-Dalani Al-Asadi Al-Kufi. Dia perlu sebut ini. Dia ni orang mana? Daripada keturunan mana? Asadi itu nisbah kepada keturunan dia, Banu Asad. Al-Kufi itu nisbah kepada tempat tinggalnya. Nisbah kepada tempat tinggalnya. Nama sebenarnya iaitu Yazid bin Abdurrahman bin Abi Salamah. Ada juga orang kata nama datuk dia tu Asim. Abi Salamah tu siapa? Asim. Ada juga orang kata Hind. Ada juga orang kata Wasid. Ada juga yang kata Saqid. Dia ni perawi saduq. Perawi saduq yukhti'u kathiran. Banyak melakukan kesilapan. Kemudian dia ni pula kana yudallis, perawi mudallis dia ni. Perawi mudallis. Abu Khalid Ad-Dalani ni meriwayatkan daripada siapa? Daripada Abi Ishaq As-Sabi'i dan lain-lain. Disebut sini. Orang yang meriwayatkan hadis daripada dia pula siapa? Syu'bah, Thawri, Abdul Salam bin Harb, Hafs bin Ghiyath dan lain-lain. Kemudian apa pandangan ulama rijal tentang dia? Misalnya Ibnu Ma'in kata laisa bihi ba's, tidak mengapa dengannya. Nasa'i dan Abu Hatim kata saduq, thiqah. Hakim Abu Ahmad berkata la yutaba'u fi ba'd hadithihi. Makna setengah-setengah hadisnya tak ada mutaba'ah, tak ada mutabi', perawi mutabi' tak ada.
Ahmad berkata la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Jadi semua ni lafaz-lafaz yang disebut ini lafaz ta'dil yang rendah. Paling tinggi pun dia ni perawi hadis hasan. Ibnu Sa'ad kata munkarul hadis. Ini ada pula satu golongan yang lain mengatakan dia ni tak bagus lah. Tak bagus. Perawi yang tak bagus. Perawi munkarul hadis, perawi yang hadisnya bercanggah dengan hadis perawi-perawi yang thiqah. Sedangkan dia sendiri tidak. Ibn Hibban sebut dalam senarai perawi dhaif dia. Dan dia kata dia ni banyak salah. Dan waham dia, keliru dia tu teruk. Fahishul waham. Dan dia menyalahi perawi-perawi thiqah dalam riwayat-riwayatnya. Jadi sehingga kalau orang yang baru belajar ilmu hadis pun dia akan tahu bahawa riwayat-riwayat itu riwayat-riwayat yang ma'mulah, atau riwayat yang sudah diubah, sudah terbalikkan. Tidak boleh berhujah. Dengan dia ni, kalau dia menyokong, kalau dia sependapat riwayat dia tu sesuai dengan orang lain pun tak boleh dijadikan hujah. Bagaimana kalau dia tu bersendirian dalam meriwayatkan hadis mu'dhal? Lagilah tak boleh. Karabisi sebut dia ni termasuk dalam perawi mudallis. Macam-macam lah kata ada tidak hujah dia. Dalam kitab Tirmidzi ni hadis dia hanya ada 5 saja. Ini Abu Khalid Ad-Dalani. Kemudian Dalani itu apa? Dalani itu nisbah kepada Dalan bin Sabiqah bin Nasyid dan seterusnya. Ni keturunan lah. Nisbah kepada keturunan. Nisbah kepada keturunan. Saya biarlah. Ini perbincangan ni sangat halus. Kepada yang belajar hadis secara khusus memang seronok lah. Kepada yang mendalam secara formal ataupun yang sudah ada asas pengajian Islam yang kuat, memang dia sukalah perbahasan seperti ini. Tetapi kepada yang umum ni saya rasa letih dengar kalau macam ni. Mengantuk jadi. Atau macam mana ni? Saya nak tanya sikit lah. Peserta-peserta ni mengantuk ke tidak? Kalau begitu seterusnya kita 2 jam. Mengantuk ke tidak? Boleh. Seronok? Ya kan seronok? Ngantuk. Itulah. Jadi sebab kita latar belakang ni tak sama kan? Latar belakang tak sama. Jadi saya rasa kalau berterusan begitu, ni sekarang ni yang hadir ni sebenarnya lebih ramai tapi tidak hadir kelas ni. Ni kena jaga adab lah. Kemarin kita dah baca dah adab dalam Bukhari. Kena jaga kelas ni walaupun itu sebab saya bersetuju apabila penganjur ni nak daftar. Bagus saya kata sebab kita boleh tahu siapa masuk, siapa tak masuk kan. Sebab ada dalam senarai kita tahu. Tapi kalau macam di masjid saja terbuka ikut siapa nak pergi, siapa tak pergi, tak tahu. Macam tak ada tanggungjawab. Itu di pihak pelajar tu. Suka-suka hati dia je. Guru saja pergi. Guru saja yang tetap ada. Yang murid itu mudah-mudah. Itulah. Dia kena jaga itu. Kalau sekarang ni kita tengok ada 85. Sebenarnya 100 lebih. Yang saya tahu. 85. Kalau terus macam tadi lah perbincangan, saya rasa tinggal mungkin 20. Itu sebab saya bimbang. Saya pun tidak nak banyak lah cerita macam tu. Cuma sekadar panduan kita lah. Saya nak sebut di sini. Sebab saya tengok ramai yang keliru. Boleh, kalau kira boleh tu boleh. Tidaklah sampai berdosa. Cuma dari segi patut ke begitu? Ni orang kita kan ramai nama Syafi'i. Ramai ke tidak? Ramai nama Syafi'i. Hambali pun ada. Ada nama. Hambali, Hanafi, Maliki. Nama-nama dia tu. Dan sebagainya. Ini sebenarnya Syafi'i apa tu nisbah kepada keturunan. Jadi kalau nak kira ni sebagai murid lah, saya nak pesan lah, berhati-hatilah kemudian.
Yang tak belajar dengan saya tu nasib dia lah. Kalau ada guru dia cerita, Alhamdulillah. Jadi panduan lah. Boleh buat pedoman lah. Tapi kalau tak sebut, saya rasa nyaya lah. Ini lebih penting. Kalau nak cerita, saya rasa saya nak cerita ini lebih penting daripada duduk faham benda-benda macam tadi kan. Walaupun itu pun ada dalam kitab dia lah, betul lah, memang bagus dia buat tu, adalah sasarannya. Tetapi kepada umum kita, masyarakat kita terutamanya, yang masih banyak lagi kesalahan-kesalahan benda-benda macam ni, saya rasa antara panduan yang perlu diberikan ialah menceritakan kepada mereka banyak daripada nama-nama yang dipakai oleh orang kita lah dalam masyarakat kita ni, sebenarnya dia nama nisbah, orang panggil. Nisbah tu nisbah kepada keturunan. Keturunan atau nisbah kepada tempat, nisbah kepada negeri, nisbah kepada negara dan sebagainya. Jadi bagi saya, tak patutlah bubu nama Syafi'i tu. Sebab itu nisbah kepada datuk dia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu datuk dia yang di atas, datuk ke berapa tu? Yang keempat ke kelima? Syafi'i. Sebab itu kita tengok mana ada orang Arab nama dia Syafi'i. Kalau dia nak cerita mazhab dia Syafi'i itu cerita lain. Asy-Syafi'i lain itu. Nama tak ada. Sebab apa? Sebab orang Arab dia tahu tak kena. Itu benarnya yang saya nak cerita. Jadi Syafi'i ke, Hanafi ke, Dia tabaruk. itu nisbah. Ya, itu tabaruk lain. Memang boleh. Sebab itu saya kata tak ada salah dari sudut itu. Cuma masalahnya orang Arab ada guna gitu ke tidak? Yang lebih tahu tentang bahasa Arab. Tak ada guna. Kamu pergilah ke Mesir ke, Arab Saudi ke, mana ke, daripada dulu sampai sekarang tak ada. Tak ada. Maknanya mereka lebih tahu tentang penggunaan bahasa mereka. Sebab itu saya nak tegur, janganlah macam tu. Kalau nak minat sangat dengan Imam Syafi'i, nama dia Muhammad lah. Itu nama sebenar dia. Walaupun boleh, tidak salah. Tidak salah. Tidak sama berdosa, tidak. Tapi nampak macam kita tak faham penggunaan bahasa Arab. Itu sajalah. Sebab orang Arab tak guna begitu. Tak guna begitu. Berapa ramai nama Tirmizi kan? Tirmizi. Ni kita baca Tirmizi ni. Ada minat sangat dengan Tirmizi, bubu nama anak tu Tirmizi. Ahmad Tirmizi ke, Muhammad Tirmizi ke, apa ke, ikutlah, atau Tirmizi sahaja ke. Berapa ramai kita tak kena tu. Tirmizi itu nisbah. Sebab itu dia ada ya di belakang ni. Cuba kita tengok di sini. Ni kan ada ya ni. Ad-Dalani. Ya ni dia bersabdu ya ni. Bukan ya tidak sabdu. Ini maksudnya ya nisbah, nama je. Mengikut kaedah bahasa Arab. Ni Al-Wasiti. Ya tu bersabdu. Bukan ya tidak bersabdu. Banyaklah yang seumpama ni. Sadusi. Ni. Ya bersabdu. Riyahi. Al-Basri. Tiba-tiba kita nak bubuh nama orang Al-Basri. Tak kena tu. Basri ni Basrah. Dalam Iraq sekarang ni. Tirmizi itu dalam Iran sekarang ni. Jadi orang di situ, dia akan dapat percuma saja Tirmizi. Siapapun yang duduk di Tirmizi itu akan dikatakan Tirmizi kepada dia. Ayah dia tak bubuh nama Tirmizi pun. Itu cara guna. Walaupun kita tak berdosa, saya dah sebut dah, boleh nak bubuh apa pun, boleh. Orang kita bubuh nama bulat, hitam, nama orang kita bahasa Melayu kan ada kan? Boleh? Tak boleh. Panjang nama, boleh. Kalau bubuh nama Huduh, boleh. Boleh. Cumanya sesuai ke tidak? Tirmizi misalnya. Itu bagi saya tidak sesuai. Bukhari misalnya. Itu nama tempat Bukhara. Sampai sekarang ni ada di Uzbekistan. Sekarang ni masuk dalam Uzbekistan. Jadi itu nama nisbah kepada tempat. Macam saya ni orang Kelantan. Saya pun tulis buku, tulis Al-Kelantani. Tiba-tiba orang yang minat dengan saya, dia pun bubuh nama anak dia Kelantani atau Al-Kelantani. Patut ke? Al-Kelantani sesiapa pun orang Kelantan, dia boleh letak di belakang dia tu Kelantani, Al-Kelantani.
dan boleh diberikan kepada dia gelaran itu, boleh Al-Kelantan ni, walaupun dia tak pakai pun. Sebab dia memang orang Kelantan. Boleh. Itu nama percuma dia dapat. Tak perlu kita bubuh. Itu saya nak mengingatkan. Biar berubahlah budaya kita tu. Saya nampak banyak perkara kita kena ubah. Janganlah nampak jahil sangat kita tu, tak erti. Seolah-olahnya tidak ada di kalangan kita ni orang yang belajar bahasa Arab. Begitu seolah-olahnya. Begini, cuba tengok. Orang Arab ada ke nama anak dia Bukhari? Tirmizi? Tak ada. Kalau ada tu memang dia bukan Arab tulen. Keturunan saja, dia tak erti bahasa Arab. Pergilah ke mana pun. Daripada Morocco sampai ke mana bahasa Arab yang diguna tu, tak ada. Kalau ada tu memang jahil, dia bukan Arab sungguh. Kalau Hanafi. Sama. Apa? Hambali. Hanafi tu dia daripada Hanif. Nisbah kepada itu boleh tahan dah. Tetapi kebanyakan orang ni dia kait dengan Abu Hanifah tu. Abu Hanifah. Dia kait ke situ, itu boleh tahan lah, sebab ada makna dia yang tersendiri. Boleh. Tetapi macam Hambali, itu nama Datuk Imam Ahmad. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Datuk dia, bukan ayah dia. Kita kata mazhab Hambali. Ayah boleh sebut. Untuk Imam Ahmad tu kita maklum. Tetapi nak bagi nama Hambali saja untuk orang lain, itu tak kena. Bukan begitu cara penggunaan orang Arab. Kalau Nasai mana? Nasai sama je, nama tempat itu. Sama dengan Bukhari, Tirmizi sama. Jadi tak kena tu, tak kena. Jadi kita kena ambil nama dia sebenarnya, nama pengarang yang sebenar. Kalau Bukhari nama Muhammad juga. Tirmizi Muhammad juga. Begitu. Itu yang tepat. Dan tak perlulah. Dia kalau kita pergi cerita dengan orang Arab, kita nama kita Ahmad lah kata. Saya Ahmad Tirmizi. Dia akan kata, kamu orang Tirmizi kau? Dia dalam kepala dia akan terfikir begitu. Sebab Tirmizi itu maksudnya orang Tirmizi. Adakah patut kita nak bubuh nama orang, satu orang Tirmizi, orang Kelantan, orang Nasab, orang Bukhara? Tak patut tu. Boleh ke tidak? Boleh faham maksud saya tu. Jadi dari segi penggunaan orang Arab tak ada. Yang ada ni orang-orang ajam. Terutamanya orang Nusantara kita ni banyak sangat penggunaan seperti itu. Sebab itu saya nak tegur. Kalau orang lain di India ke, di Pakistan ke, tak ada guna macam tu. Nama dia tu sendiri, Ghazali, tak ada. Kita ni nama Ghazali tu Ghazal. Di Palestin tu. Ghazali. Siapa saja pun yang duduk sana berapa juta tu, setiap orang daripadanya adalah Ghazali. Tusi, nama tempat dia Tus di Iran. Tus. Jadi semua tu, sebab itu kita kena tahu, sebab nama dalam bahasa Arab ni banyak. Nama sebenar, nama nisbah, nama laqab, nama kunyah, itu semua nama. Itu kena faham. Jangan keliru. Cukuplah yang belajar dengan saya nak pesan itu. Berhati-hati, biarlah dapat sesuatu daripada saya. Walaupun saya dah kata tadi, boleh nak bubuh nama apa pun, tak berdosa. Tetapi biarlah menampakkan kita tu pandai sikit. Ni kalau orang Arab nampak, orang Arab lah nampak. Dia tak akan ketawa. Kita jadi kecil hati pula. Tersinggung pula perasaan kita. Tapi dia nak, kalau kita kata nak suka, Kelantan kata, nak suka dengan dalam hati dia. Nak tergelak. Tetapi dia sabarlah, dia kawal perasaan dia. Dia kawal ni, ke mana-mana pun orang yang minat kepada agama, minat kepada ulama. Sebab itu dia ambil tabarruk cara dia, begitulah. Tapi kalau kita tak guna begitu, dalam hati dia kata gitu. Dan menampakkan, dia pun duduk tanya dalam hati dia, di Malaysia ni tak ada ke orang pandai? Kata ada juga orang-orang alim. Macam mana boleh tersebar dengan meluas begini nama-nama? Suyuti lah, nama Suyuti. Suyuti tu sampai sekarang, Asyub di Mesir. Siapa saja orang di situ akan dipanggil Suyuti. Percuma dapat benda tu.
Benda-benda beginilah yang kita saya susah lah kadang-kadang. Yalah, kesian, bukan apa, kesian. Anak tu Siti Aisyah, Siti Khadijah ni. Tak kena tu. Tak kena. Sebab dalam kitab-kitab Arab dia sebut As-Sit Aisyah, As-Sit Khadijah. Sit tu makna dia puan. Kenapa budak lagi yang belum kahwin lagi kita nak bagi nama Siti je? Puan dah, kecil lagi. Itu percuma, dia akan dapat sesiapa saja pun bila kahwin, dapatlah puan. Kalau kita bahasa Melayu kan. Kalau belum kahwin, cik. Kalau perempuan, kalau sudah kahwin, puan. Orang Arab, Sit. Kenapa kita nak? Bukan nama Siti Aisyah tu daripada awal lagi. Sayyidina Abu Bakar letak nama dia Siti Aisyah. Bukan. Nah, itu banyak benda-benda yang seumpama ni. Sebenarnya dulu semasa mengajar Sahih Muslim dahulu, saya dah bincang, dalam rakaman pun ada perbincangan tentang nama-nama ni. Saya dah sebut nama tadi, berapa puluh tahun dah rasanya. Kalau nak tengok lebih detail lagi, tengok situ. Jadi hari ni saya secara ringkas lah nak sebut di sini, biar kita dapat sesuatu lah. Saya rasa benda-benda seperti ini lebih perlu orang ramai ni. Sebab apa, mereka minat nak tabarruk, nak apa, tak kena cara tabarruk. Khadijah tu sebelum dia kahwin tak ada nama Siti pun. Bila dia kahwin dengan sendiri dapat percuma. Itu benda yang kita faham, kena faham. Dalam masyarakat ni banyaklah keliru. Sama juga Sayyid, misalnya ni sahabat kita ni, peserta kita ni Ridwan Ahmad. As-Sayyid Ridwan Ahmad, dia kata As-Sayyid Ridwan Ahmad. Oh, kita kata dia keturunan Nabi lah. Dia dah bawa itulah. Orang kemudian ni keliru. Sebab apa? Sayyid dia sebutnya. Dia orang Arab sebut gitu, aku pun nak pakai begitulah, Sayyid. Keliru pula di situ. Orang ingat dia ni keturunan Nabi. Padahal bahasa Arab moden, Sayyid ni mana encik. Itu benda kita kena faham. Sayyid kalau keturunan tu betul lah, dikaitkan dengan keturunan Nabi. Tetapi berapa ramai orang kerana digelar begitu. Sekarang ni kita pergi di negara Arab, dia panggil kita, dia akan panggil gitu sebagai hormat. Macam kita panggil orang Ruslan Jaafar misalnya, Encik Ruslan Jaafar, encik dia bu. Itu bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Sebagai penghormatan bila kita nak panggil seorang tu, kita berbual encik. Ini Sayyid, samalah Sayyid, begitu. Jadi banyak perkara kena faham benda-benda begini. Sebab kita belajar, kan inilah faedah belajar. Faedah belajar, dan guru-guru pun saya rasa ramai tak sebut benda-benda begini. Dia sendiri pun bagi nama kepada anak dia begitu. Boleh tahan lagi. Kalau macam tu, banyak lagi yang teruk-teruk lagi. Itulah bendanya. Itu bendanya. Banyaklah benda-benda gini yang kita kena faham. Macam istilah sama juga. Ustaz. Ustaz tu bagi kita biasa saja. Yang belajar, mengajar darjah 1 pun, kalau mengajar agama tu ustaz lah. Kalau dalam bahasa Arab moden sekarang ni, ustaz tu profesor. Dia tak guna kepada guru-guru biasa ni ustaz. Dia tak guna. Itu cara orang guna tu. Perkembangan bahasa kita kena tengok. Dahulu lain, sekarang lain. Benda-benda begitulah. Saya rasa antara benda yang perlu kita berhati-hati. Itulah saya rasa lebih bermakna kalau saya sebut benda-benda begini daripada duduk bincang benda-benda tadi. Sebab jadi mengantuk. Okey, kita tengoklah. Balik ke sini ya. Qatadah dia sudah berlalu dah. Abul Aliyah, ini Abul Aliyah. Dan seterusnya. Okeylah, kita tengoklah nota kita sekarang ni. Saya tidak sebab ini bukan kita nak buat buku lagi, saya nak cepat-cepat buat nota saja. Mana-mana yang saya rasa perlu saja kita masukkan nota di sini. Misalnya 682. Sebab biasanya Imam Tirmizi selepas dia kemukakan sesuatu hadis, dia akan sebut ini adalah hadis hasan misalnya. Ini adalah hadis hasan sahih. Seperti dia sebut untuk hadis selepas ini. Cuba tengok ni. Ada juga. Ini adalah hadis hasan sahih.
Ini untuk hadis yang ke-78. Tapi 77 dia tak ada sebut begitu. Kenapa dia tak sebut? Itu persoalan. Kenapa tidak sebut? Jadi kalau tak sebut macam ni, kita nak kira macam mana? Yang dia sebutnya sebagai komentar dia selepas ni, Abu Isa berkata, Abu Khalid namanya Yazid bin Abdul Rahman. Abu Khalid Ad-Dalani tu namanya Yazid bin Abdul Rahman. Abu Khalid tu kunyah dia, tu nama juga, nama kunyah namanya. Nama sebenarnya Yazid bin Abdul Rahman. Ad-Dalani tu nisbah, nama nisbah. Jadi banyak nama ni. Jadi kita ambil nama nisbah tu, tak kena tempat, tak kena cara. Tak ada apa, boleh. Cumanya kalau orang Arab, kalau dia tak suka, dia tidak tergelak lah. Dia sebenarnya dia kawal perasaan dia. Dalam hati dia akan kata macam saya sebut tadi lah. Beliau berkata lagi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Itu saja komentar dia di bawah hadis 77. Tetapi tak ada dia sebut kedudukan hadis tu. Darjat hadis tu tak ada sebut. Kenapa dia buat begitu? Cuba kita tengok di sini. Ada siapa nak baca ni? Sila baca nota ni. Siapa nak baca? Silakan. Rezon. Siapa ni? Muhammad Arif. Ya, Maulana. Muhammad Arif nak baca Muhammad Arif daripada mana? Saya pada Kuala Lumpur, Maulana. Daripada Kuala Lumpur. Silakan baca, silakan. Saya kalau ada salah boleh tegur, Maulana. Saya baru belajar. Tak apa. Tirmizi tidak membuat apa-apa keputusan terhadap hadis Ibnu Abbas ini. Beliau tidak menghukumnya sama ada dengan mengatakan sahih atau gharib, dhaif. Bagaimanapun di dalam Al-Ilal Al-Mufrad, beliau mempertikaikannya. Demikian juga ia dipertikaikan oleh imam-imam hadis yang lain selain beliau. Hafiz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir berkata, Madar, iaitu paksi bagi hadis ini ialah Yazid bin Abi Khalid Ad-Dailani. Ad-Dalani. Kerananya lah lafaz hadis ini menjadi berbeza-beza. Ahmad dan Bukhari berdasarkan apa yang dinukilkan oleh Tirmizi di dalam Al-Ilal Al-Mufrad telah mendakwahkan terus hadis ini. Abu Daud di dalam sunannya, Tirmizi di dalam ilalnya, Ad-Darul Qutni di dalam sunannya, Ibrahim Al-Harbi dan lain-lain juga telah mendhaifkannya. Sekejap ya. Baca lagi. Baihaqi di dalam Al-Khilafiyat berkata, Abu Khalid Ad-Dalani telah bersendirian dalam meriwayatkannya. Sekalian imam hadis menghukum sebagai mungkar terhadap hadis ini. Di dalam sunannya pula Baihaqi berkata, sekalian hufaz telah menghukum mungkar terhadap hadis yang diriwayatkannya ini. Mereka juga tidak menerima samaknya daripada Qatadah. Imam At-Tirmidzi mengomentari riwayat Abu Khalid ini dengan berkata, Sa'id bin Abi Arubah, ya benar? Arubah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas daripada Qatadah daripada Ibni Abbas sebagai kata-katanya, beliau Sa'id bin Abi Arubah tidak menyebutkan di dalamnya nama Abul Aliyah dan tidak memarfu'kannya. Ini sahaja komentar Tirmizi yang kita kata boleh kita ambil sesuatu lah daripadanya di dalam kitab Sunan Tirmizi yang kita baca tadi. Ini kan ada ni kalau kita perhatikan. Ni. Dia tidak sebut di sini, dia sebut kemudian tadi kan yang saya kata kedudukan ni sepatutnya duduk di bawah hadis 77. Tiba-tiba dia letak di bawah ni. Ini komentar Imam Tirmizi terhadap hadis ini. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas daripada Qatadah daripada Ibnu Abbas sebagai kata-katanya. Beliau, yakni Sa'id bin Abi Arubah, tidak menyebutkan di dalamnya nama Abul Aliyah.
dan tidak memarfu'kannya. Tidak memarfu'. Ini penting ni. Imam Tirmizi cerita, dia tidak cerita saja ni. Maknanya hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Sebab perawi dia tu berbeza-beza. Kalau kita kata riwayat Abu Khalid Ad-Dalani tadi, dia hadis itu hadis marfu'. Dan ada sebut Abul Aliyah di dalam sanad itu. Sedangkan perawi yang lebih kuat daripadanya, iaitu Sa'id bin Abi Arubah, tidak menyebut di dalam sanad itu nama Abul Aliyah dan tidak memarfu'kan hadis itu. Dia hanya menghentikan hadis itu setakat Ibnu Abbas, mana sebagai kata-kata Ibnu Abbas. Yang hadis itu adalah hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Itu berbeza di situ. Kerana perbezaan itu, nilai sesuatu hadis itu dia berkesan kepada sesuatu hadis itu. Sebab itu ada yang tak mahu terima hadis ini sebagai hadis marfu'. Ia hanya diterima sebagai hadis mauquf sahaja. Kemudian ada kekeliruan, iaitu dengan menyebut Abul Aliyah di situ. Sedangkan dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah tak ada Abul Aliyah tu. Tak ada Abul Aliyah. Itu benda yang penting. Walau bagaimanapun Imam Tirmizi tak sebut kedudukan hadis itu. Kedudukan hadis itu. Baik, kita tengok apa yang saya tulis tadi di sini ni, nota 682 tu sebenarnya kalau nak tengok di sini, ini asasnya. Boleh dikatakan saya ambil di sini sepenuhnya. Yang tadi tu, perbincangan tadi tu. Ni. Wa'lam anna at-Tirmidzi lam yahkum ala hadith Ibn Abbas al-madhkur بشيء من الصحة أو الضعف ها هنا وقد تكلم عليه في علله المفرد وقد تكلم عليه غيره من أئمة الحديث. قال الحافظ في التلخيص، تلخيص ini maksudnya التلخيص الحبير، مداره على يزيد أبي خالد الدالاني. يزيد أبي خالد ini madarnya ialah Yazid bukan bin Abi Khalid, Yazid Abi Khalid. Itu kunyahnya. Yazid Abi Khalid Ad-Dalani. Tengok sini lah. Boleh sambil-sambil itu belajar tengok macam mana menterjemah. Wa alaihi ukhtulifa fi alfazihi wa dha'afa al-hadith min aslihi Ahmad wal Bukhari فيما نقله الترمذي في العلل المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم. وقال البيهقي في الخلافيات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. Ini semua kata ni hadis dia dimungkar. Bila mungkar maknanya dhaif. Sebab itu ramai yang tak mahu pakai. Ramai yang tak mahu pakai. Jadi berdasarkan orang-orang yang kata begini, dhaif lah hadis itu. Tetapi ada juga orang yang macam kita sebut tadi kan. Kita sebut tadi ada juga orang yang sebut dia tu mentakdilkan dia dalam kitab ni. Mentakdilkan dia. Tadi mana tadi? Ada orang mentakdilkan dia. Ni Abu Khalid. Cuba tengok di sini. Ni. Uthman Ad-Darimi meriwayatkan daripada Ibnu Ma'in laisa bihi ba's. Ni lafaz ta'dil tu. Nasa'i dan Abu Hatim berkata saduq, thiqah. Ini lafaz ta'dil semua. Imam Ahmad kata la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Lafaz ta'dil juga. Lafaz ta'dil yang rendah. Ada juga orang yang mentarjihkan pihak yang mentakdilkan perawi ini. Abu Khalid Ad-Dalani. Kerana itu mereka kata hadis ini hadis hasan. Taklah sampai kepada peringkat sahih, tapi ia bertaraf hasan. Bolehlah kita nak guna untuk hukum, sebagai hadis hukum, berkait dengan hukum, boleh kita guna dah, kata dia. Tetapi bagi orang yang kata dengan sebab dia tu hadis ini jadi dhaif, dia tak boleh guna lah. Cumanya hadis ini tak boleh guna, dah tak boleh guna, sebut buat apa? Mungkin kita kata begitu, sebut buat apa? Ini sebagai sokongan kepada riwayat lain. Maknanya seseolahnya Imam Tirmizi menjadikan hadis ini sebagai mutabi' kepada hadis yang lain, sebagai penyokong kepada hadis yang lain. Itu saja. Ada lagi hadis lain yang
bercerita menyebutkan tentang perkara yang sama. Jadi kita dah boleh pakai, kandungan dia tu dah boleh pakai. Cuma saluran ini saja dhaif. Tetapi bukan bermakna kandungan dia tu tidak boleh dipakai. Sebab ada hadis lain yang sama makna dengannya, menunjukkan benda yang sama. Dan sanadnya tidaklah dhaif seperti ini. Sebab itu Imam Tirmizi bawa. Jadi tidak semestinya Imam Tirmizi kemukakan ini semuanya sepakat ulama kata sahih, tidak, atau kata hasan. Ada yang menganggap dhaif, ada juga yang menganggap macam lain, hasan misalnya. Ini hadis ini ikut mana-mana pun kalau kita tengok berdasarkan perawi dia tadi, yang lain-lain pun tidaklah tinggi kesangat kedudukannya, kecuali di bahagian atas. Bahagian atas tu kuatlah sedikit, tapi kalau bahagian bawah tu hanya perawi hasan. Jadi bila sesuatu hadis tu dalam menilainya, kita kena tengok. Kalau seorang saja dalam sanad dia tak ada perawi hasan, maka hadis tu akan dikira hasan. Walaupun yang lain-lain perawi sahih. Begitu kaedahnya. Kalau seorang saja dalam sanad itu ada perawi dhaif, yang lain-lain semua perawi sahih, hadis itu akan dihukum dhaif juga. Bukan dihukum sahih. Itu kaedah dalam penilaian hadis. Saya selalu sebut, bila sebut perkara ni, saya selalu teringat kepada sistem stamp dahulu. Stamp ni orang ambil periksa kan, periksa stamp sijil tinggi. STU. Kalau STU dulu kan, bukan yang stamp. Tapi stamp yang dulu bukan sekarang ni. Kalau stamp dahulu kan, setiap madah tu dia mesti dia kira darjat tu, dapat darjat Jayyid Jiddan ke Mumtaz ke apa ke, dia kira semua. Kalau seseorang tu semua setiap mata pelajaran tu dia Mumtaz, baru Mumtaz. Kalau satu saja daripadanya Jayyid Jiddan, dia akan dapat pangkat Jayyid Jiddan. Mana susahlah dia pakai sistem sanad ini dulu. Tapi kalau pakai macam tu, berapa orang sangat nak dapat Mumtaz je. Lepas tu dia ubah. Sekarang ni tidak begitu. Saya dapat tahu tidak begitu. Tapi pernah suatu ketika dahulu memang begitu. Mana dia pakai sistem sanad ini. Sistem sanadnya macam mana? Iaitu kalau ada seorang sahaja daripada perawi itu dhaif, hadis itu akan dihukum dhaif. Yang lain-lain tak kira. Kalau seorang sahaja perawinya hasan, yang lain-lain walaupun semuanya perawi sahih, akan dikira hadis itu hasan. Jadi hadis ini yang kita baca sekarang ni, jelaslah paling tinggi pun ia hasan. Paling tinggi. Bahkan ada yang mengatakan dia ni dhaif, tak mahu pakai. Macam yang kita baca tadi kan. Yang kita baca ni nampak sekali tak mahu pakai lah. Tak mahu pakai. Jadi maknanya sebab madar, dia kata dia madar bagi hadis ini. Madar ni mana paksi. Mana pergi di mana-mana pun, kalau kita tengok sanad mana-mana mesti ada dia ni. Mesti ada Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Jadi dia ni sebagai madar. Kalau lengkap begini kandungan hadisnya, maka dia mesti ada dia. Kecuali kalau ada berbeza lah lafaz hadis dia tu sedikit sebanyak, itu lain cerita. Lain cerita. Sebab dalam kitab ini misalnya ada disebutkan riwayat-riwayat lain yang menyokong keadaan ini. Maknanya kalau seseorang itu dalam sembahyang dia tertidur tak batal wuduknya, tak batal wuduknya. Kecuali kalau tidur dalam keadaan berbaring. Tak kira lah baring tu menyengging ke, terlentang ke, terlungkup ke, tak kira. Semuanya membatalkan. Tapi kalau dalam solat, tu ada khilaf pula, banyak pula cerita tu. Itu saya sebutkan kemudian. Dalam nota ni pun dah disebut itu. Perincian dia tu sampai banyak mazhab. Paling tidak 9 mazhab ada. Berhubung dengan tidur ni. Sama ada membatalkan wuduk atau tidak. Banyak khilafnya. Dan setiap yang berpendapat itu, mazhab itu, masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Cuma antara kuat
dengan kurang kuat, tapi boleh dipakai. Masing-masing tu yang dia terima tu dia boleh pakai lah. Sebab itu jadi mazhab. Jadi kita tidak nak pergi panjang lah dari segi banyak lagi hadis yang semakna dengan hadis ini. Itu kalau nak sebut di sini banyak lah. Dia akan kemukakan hadis-hadis lain. Abu Daud di dalam sunannya, Tirmizi di dalam ni. Satu perkara lagi yang saya nak sebut di sini, dia sebut ilal mufrad. Ini kitab Tirmizi. Dia sebut di dalam ilal mufrad. Dalam Tirmizi ni tak ada sebut. Tak ada sebut. Tetapi dalam ilal mufrad dia pertikaikan hadis ini kerana perawi ni. Jadi imam-imam hadis yang lain juga pertikaikan selain Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi ada ilal mufrad, ilal saghir, ilal kabir, ada kitab dia. Jadi yang kita akan belajar selepas ni ilal saghir Imam Tirmizi. Dia kritik hadis ni ada di dalam ilal mufrad, bukan di dalam ilal saghir atau ilal kabir. Kalau ilal kabir saya nak tunjuk ni sikit ya. Sekejap. Ni ilal kabir. Ni ilal kabir. Ni ilal kabir Tirmizi. Di dalam ni kalau kita perhatikan di sini kita ada sebut di sini dalam ilal kabir tak ada sebut. Komentar dia terhadap terhadap hadis tadi tak ada. Dia hanya sebut sedikit saja. Imam Tirmizi mendhaifkan itu ada sebut. Ni dalam ta'liq dia ni pula ada sebut Abu Daud, Imam Ahmad apa semua mendhaifkan hadis ini, itu ada sebut. Tetapi yang Imam Tirmizi sendiri tidak ada di dalam kitab ini. Sama ada di dalam Ilal Kabir atau Ilal Saghir. Tetapi yang dinukilkan oleh Maulana Mubarakpuri ini ialah daripada kitab Ilal Mufrad. Itu benda yang kena tahu ya. Bermakna Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dhaif lah. Kalau kita mengambil kira dalam Ilal Mufrad tu. Dan ramai lagi imam-imam hadis yang lain. Jadi sebab itu ada ulama yang mengatakan tidur ni walaupun dalam keadaan solat batal juga wuduk. Ada, itu perinciannya nanti kita akan selepas hadis yang kedua. Selepas hadis yang kedua. Hafiz Ibn Hajar pun sebut madarnya ialah Yazid Abi Khalid Ad-Dalani. Kerananya lah lafaz hadis ini menjadi berbeza-beza. Ada orang yang meriwayatkan daripada dia begini, ada orang lain pula meriwayatkan daripada dia begini. Imam Ahmad dan Bukhari berdasarkan apa yang dinukilkan oleh Tirmizi di dalam Ilal Mufrad telah mendhaifkan terus hadis. Ini kalau kita tengok tadi. Ini sebenarnya. Wa dha'afa al-hadith min aslihi Ahmad wal Bukhari fima naqalahu Tirmizi fil Ilal al-Mufrad. Abu Daud dalam sunan dia pun kata begitu. Dan Tirmizi bukan dalam sunan Tirmizi ni, sebab dalam sunan Tirmizi dia tak kata apa. Dalam ilal dia seperti kita sudah sebut tadi dalam ilal mufrad dia. Baihaqi juga dalam khilafiyat, kitab dia nama Al-Khilafiyat ini, dia kata Abu Khalid Ad-Dalani seorang saja yang meriwayatkan hadis ini. Mana dia bertafarrud, bersendirian, berseorangan. Mana tak ada orang lain yang turut sama meriwayatkan seperti riwayatnya ini. Jadi tafarrud orang seperti ini menjejaskan hadis. Sebab kalau tafarrud seorang saja tapi dia tu orang kuat, okey tak apa, boleh diterima. Kemudian Baihaqi sebutnya wa ankarahu alaihi jami'u a'immatil hadis. Jami' semua imam-imam hadis mengatakan hadis ini mungkar, hadis ini. Dalam sunan pula, sunan Baihaqi, ankarahu alaihi jami'ul huffaz. Dia sebut huffaz, bukan jami' a'immatil hadis. Dan mereka tak terimalah. Dia ni mendengar terus daripada Qatadah. Sebab kalau kita tengok di sini kan, hadis yang kita baca ni, cuba tengok di sini.
Dia sebut ini. Abi Khalid Ad-Dalani an Qatadah an Abil Aliyah. Dia sebut daripada Qatadah. Sedangkan dia tak dengar apa-apa daripada Qatadah ni. Dan dia ni kita dah tahu, ada ulama yang sebut tadi dia ni mudallis. Dan dia meriwayatkan di sini secara an-anah. Bila perawi mudallis meriwayatkan secara an-anah, dia jadi dhaif. Sebab apa? Sebab dia tidak dengar daripada Qatadah. Itu satu tempat yang jadi masalah. Dan ini Imam Tirmizi sebut ini. Lepas tu dalam sanad dia ni ada Abil Aliyah daripada Ibnu Abbas. Sedangkan di dalam riwayat orang yang lebih kuat daripada dia iaitu Sa'id bin Abi Arubah, tak ada sebut ini. Tak ada sebut ini Abil Aliyah ni. Qatadah meriwayatkan daripada Abil Aliyah ni tak ada sebut. Dalam dia ada sebut. Sedangkan Sa'id bin Abi Arubah tak ada sebut. Lepas tu yang Sa'id bin Abi Arubah sebut itu sebagai kata-kata Ibnu Abbas. Dia tidak kaitkan dengan Nabi. Dia tidak macam di sini dia sebut dia melihat Nabi. Ada kait dengan Nabi tu. Sedangkan dalam riwayat orang yang lebih kuat daripadanya tak ada sebut pun. Itu terhenti setakat Ibnu Abbas sahaja. Jadi bila terhenti setakat Ibnu Abbas, ia hanya melibatkan ijtihad seorang sahabat yang tak mesti kita terikat dengannya, dan tak mesti lagi betul begitu yang sebenarnya. Itu ijtihad sahaja. Kalau Nabi sendiri kata itu lain cerita. Lain cerita. Dia jadi landasan hukum lah. Tapi kalau sahabat ini, sama ada kita nak pilih pendapat dia ke atau tak pilih, itu terpulang kepada kita. Kalau kita tak mahu pilih sebab sanad dia tidak berapa kuat, ya boleh saja. Sebab itulah bukan semua ulama pakai hadis ini. Bukan semua ulama. Adalah yang pakai itu. Dia pakai pun bukan kerana hadis ini dengan sanad ini. Tidak. Hanya pakai dari segi kandungan dia tu boleh. Sebab ada juga tersebut di dalam hadis-hadis orang lain. Itu sahaja. Tapi kalau nak kira sebut begitu, banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain pun sebut macam lain pula. Kesimpulannya itulah punca yang menyebabkan jadi khilaf terlalu banyak dalam bab ini. Ini dalam bab fiqh ni, furu' ni. Jadi orang yang belajar hadis dia sudah biasa dah dengan khilaf-khilaf yang banyak ni dalam perkara furu' ni. Tak jadi pelik lah. Tak jadi pelik. Itu perkara biasa sahaja. Dan kepada orang yang belajar hadis, bila dia dah tengok semua ni, baca dah kitab ni, ini hadisnya, nak pilih yang mana terpulang kepada dia. Terpulang. Itu kelebihan dia lah. Itu bezanya orang yang belajar hadis dengan orang yang tidak belajar hadis secara mendalam. Itu beza dia. Kalau tak belajar, kita nak sangka-sangka boleh jadi saja, tak boleh gitu. Kita kena pasti ada pendapat begini, ada pendapat begini, paling tidak kita kena tahu ada pendapat begini. Yang lebih baiknya kita kena tahu dalil dia juga. Barulah pegangan kita tu jadi kukuh, kemas. Tak pelik lah, orang nak kata apa pun ikut dia lah. Dia tak mahu pakai pun terpulang. Susah siapa? Susah dia. Begitu. Kadang-kadang lah dalam setengah-setengah perkara. Jadi kita mesti kena adil lah, mesti kena bercermat. Jangan ikut nafsu saja. Nak ikut yang mudah-mudah saja, jangan. Setiap perkara. Kena tengok juga hujah dia tu. Itu amanah lah. Kita dengan Allah. Kepada orang yang belajar, itu dia dengan Allah, dia lebih tahu. Jadi kita tak boleh nak mengongkong orang. Tak boleh kata, kena ikut Syafi'i saja misalnya. Itu untuk orang awam boleh lah kata begitu. Tapi kalau orang yang belajar tak boleh. Kita nak kongkong, nak kontrol, nak hakkan, tak kena. Sebab apa? Dia belajar, dia boleh baca kitab tu. Boleh tahu kedudukan hadis ni, dia boleh tahu. Jadi dia boleh pilih yang mana yang dia nak. Sebab itu kita tengok orang yang belajar hadis, kalau tinggi-tinggi dia jadi gitu. Apa salah kah? Salah kah? Tak salah. Macam Mubarak Puri tu. Tinggi tu. Hebat tu. Dan dia tak ada mazhab pun.
Kita sekarang duduk sibuk, tak nak masak sesak. Orang ramai sangat yang sesak, mudah sangat lah nak menyesatkan orang ni. Itulah saya sedih lah, duka cita lah. Itulah akibatnya kalau ilmu ni yang terbuka, yang agak tinggi itu tidak meluas dalam masyarakat. Dia jadi gitulah. Yang adanya pengelipur lara, duduk cerita yang mengarut-mengarut itu. Yang adanya yang tu. Akibatnya jadi gitulah. Tidak terbuka, mudahlah nak menyesatkan orang tu, orang ini. Benda yang tak sepatut berlaku dalam masyarakat yang bertamadun. Tak sepatutnya tidak berlaku. Itu mengecewakan sebenarnya. Padahal benda ni begitu saja. Ya boleh ya. Saya rasa kita kalau satu lagi hadis panjang pula kan. Walau bagaimanapun ia dah ada nota ni, boleh tengok situlah. Kita akan sambung insya-Allah dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Lepas tu kalau kita nak tengok di sini dalam bab ni, maknanya hadis yang lebih kurang sama dengan hadis ni. Ada juga riwayat daripada Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Jadi riwayat Aisyah ni macam mana lafaz dia? Riwayat Ibnu Mas'ud macam mana lafaz dia? Abu Hurairah. Jadi yang ulama pakai itu sebab ada riwayat orang lain. Inilah orang panggil ni riwayat-riwayat yang disebut di sini dalam bab ini ni riwayat mutaba'at namanya. Sebab hadis yang kita baca tadi riwayat daripada Ibnu Abbas. Bukan Ibnu Abbas saja yang menceritakan benda yang lebih kurang macam tu. Benda yang macam tu. Orang lain pun ada sebut juga yang lebih kurang macam tu. Dan sanad dia tu boleh kita pegang, buat pegangan. Jadi kalau ada orang yang berpendapat seperti yang terkandung dalam hadis tadi, maknanya wuduk ni tak batal. Kalau batal ni kalau tidur dengan berguling, dengan berbaring, itu baru batal. Kalau tidur macam tu. Kalau dalam keadaan lain tidak batal. Boleh, sebab dia ada alasan. Dia ada alasan. Ini di sini saya nak ringkas misalnya riwayat Aisyah. Hadis Aisyah dikemukakan oleh Ibnu Majah. Hadis Ibnu Mas'ud juga dikemukakan oleh Ibnu Majah. Hadis Abu Hurairah dikemukakan oleh Baihaqi. Gitu saja. Jadi kita tak sebut dengan lebih detail. Sedangkan kalau kita tengok dalam kitab ni dan kitab ni, dia lebih detail lagi. Cuba tengok tu. Misalnya, hadis Aisyah akhrajahu Ibnu Majah anha. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam hatta yanfukha, thumma yaqum fayusalli wa la yatawadda. Qala at-Tanafisi, perawi dia, qala Waqi' kata ta'ni wa huwa sajid, tidur di dalam keadaan sujud sehingga berdengkur. Kemudian Nabi bangun bersembahyang, bangun pula bersembahyang dengan tidak berwudu. Ini antara hadis Ibnu Mas'ud. Fa akhrajahu aidan Ibnu Majah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha thumma qama fa shalla. Hadis Abu Hurairah fa akhrajahu al-Baihaqi dengan lafaz man istahaqqa an-naum wajaba alaihi al-wudu. Wa qala ba'dahu la yasihhu raf'uhu. Hadis marfu'nya tidak sahih, tetapi ada diriwayatkan secara mauquf, sanadnya sahih. Dalam khilafiyah, Baihaqi ada sebut melalui saluran yang lain daripada Abi Hurairah, tetapi hadis itu dianggap sebagai berillat dengan sebab adanya Rabi' bin Badr daripada Ibnu Adi. Demikian kata Ad-Daraqutni dalam ilal dia, bahawa hak mauquf dia tu yang lebih sahih. Kata fit talkhis, demikianlah tersebut di dalam at-talkhis, yakni talkhisul habir. At-talkhisul habir. Nampak ke tidak tu? Boleh nampak ke tidak tu? Saya nak. Boleh? Boleh. Kalau kita Boleh. Kalau kita tengok dalam kitab ni lebih detail lagi dia sebut. Lebih detail lagi. Kalau kita nak kitab yang lebih khusus lagi, contohnya yang lebih khusus lagi, maka kena tengok sini. Ini kitabnya. Nuzhatul Albab, khusus bincang tentang riwayat-riwayat fil bab. Ini contohnya ni. Bau majak fil wudu' minar rih. Ni. Bau majak fil wudu' minan naum. Ni dia, kitab ni membincangkan tentang riwayat dalam Tirmizi, yang Tirmizi isyarat tu. Wa fil bab, dalam bab ini. Macam ni. Di dalam bab ini.
wa fil bab ni saja. Yang dia sebut riwayat Aisyah, riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Abi Hurairah. Yang ni saja dia bincang. Ini lebih khusus lagi. Lebih detail lagi. Kalau nak tengok sini. Lebih detail lagi ni. Khusus perbincangan tentang itu, cuba tengok 3,822 muka surat. Kalau nak lebih detail lagi, tengok sini. Maknanya ada yang sahih pun ada. Ada yang sahih. Ini perbincangan semua ni tentang itulah. Tentang yang Imam Tirmizi isyarat. Dalam kitab mana, dengan jilidnya, dengan muka suratnya, bagi semua. Inilah khidmat yang telah dibuat oleh ulama kita sepanjang masa. Di pengarang ni ada lagi ni. Pernah datang ke Malaysia ni. Pernah. Pengarang dia. Jadi begitulah caranya. Manistahaqqan naum, maknanya orang yang tidur dengan betul-betul lena lah. Yang ni dengan berbaring. Dalam riwayat lain dia sebut begitu. Dengan berbaring. Tak apalah. Ini yang disebutkan oleh Tirmizi. Qala wa fil bab an Aisyah wa Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah. Dia nak ceritanya bukan Ibnu Abbas saja yang menceritakan hadis yang kandungannya begitu. Tetapi ada juga riwayat daripada Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Perinciannya nak lebih sekadarnya ada di sini. Nak lebih lagi tengok dalam ni. Nak lebih lagi tengok sini. Ini detail sini. Ini detail sangat. Detail sangat. Dia buat ni. Bab mana? Bab 57. Iaitu bab majah fil wudu' minan naum. Qala wa fil bab an Aisyah wa Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah. Setakat itu yang Imam Tirmizi sebut. Di sini dia ada sebut lagi. At-Tusi dalam mustakhrajnya dia sebut. Ada juga riwayat daripada Anas. Ini lebih detail lagi. InsyaAllah tengoklah keadaan, sebab kita bukan nak bincang khusus tentang riwayat fil bab itu. Jadi kita tidak tumpu sangat ke situ sebab ada kitab lain yang bincangkan tentangnya secara lebih khusus. Sebab itu saya hanya ringkas-ringkas saja. Boleh ya? Jadi sekadar itulah dulu, kita tak baca lagi yang satu lagi ni sebab tak sempat dah masa, kita nak rehat sekejap. Lepas tu kita akan sambung pula dengan kuliah Ilal Tirmizi, Ilal Saghir, Ilal Saghir. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Rehatlah dalam sekitar setengah jam lebih kurang insya-Allah. Dan nak minum-minum sikit ya. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Bila tadi kita belajar berkaitan dengan hadis Tirmizi tadi yang bab wuduk tadi tu, ya. Saya masih tertanya-tanya kenapa Imam Tirmizi tak letak hukum hadis tu. Adakah memang sengaja tidak dibuat untuk membuat kita berfikir atau kenapa Maulana? Boleh jadi macam-macam. Pandangan ulama ada yang mengatakan sengaja dia buat begitu. Kadang-kadang dia buat begitu. Satu. Yang kedua, kadang-kadang perbezaan nuskah. Dalam setengah nuskah ada, dalam setengah nuskah tidak ada. Tetapi tempat tadi yang kita belajar tadi nampaknya berdasarkan komentar, ta'liqat ataupun syarah yang dibuat oleh ulama-ulama tu, nampaknya di situ tidak ada. Jadi bila tidak ada kemungkinan tadi. Ada kemungkinan tadi. Kita nak kata Imam Tirmizi terlupa, itu agak sukar sedikit. Mungkin ini faktor penyalin, dia tidak salin pun mungkin. Tetapi kita boleh tahu juga berdasarkan hukum Imam Tirmizi di dalam kitab Ilal Mufradnya. Dalam Ilal Mufrad dia hukum dhaif hadis itu. Tetapi mungkin kita berasa heran, dah dhaif kenapa Imam Tirmizi bawakan juga. Sedangkan itu dalam bab hukum batal ke tidak wuduk tu. Jadi jawabnya macam saya sebut tadi, biasa Imam Tirmizi kemukakan hadis-hadis yang seperti itu sebagai mutabi', sebagai mutaba'ah. Satu. Yang kedua, tujuan Imam Tirmizi bukan mengumpulkan hanya hadis-hadis sahih dalam kitab dia. Tujuan dia antara lain ialah untuk para pelajar atau pembaca mengetahui bahawa sesuatu perkara itu diriwayatkan dengan bermacam-macam saluran riwayat. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Jadi Imam Tirmizi kadang-kadang dia bawa yang dhaif.
Tujuannya untuk memperkenalkan kepada kita tentang perawi-perawi. Itu faedahnya. Kalau dia bawa yang sahih saja, tak ada banyak bincang lah. Kita tak kenal lah perawi-perawi. Sedangkan dia nak memperkenalkan kepada kita perawi-perawi itu. Sebab perawi ini akan berjumpa bukan dalam kitab dia saja, di tempat lain pun kita akan bertemu. Jadi itu banyak faedahnya. Apa ni, kitab Tirmizi itu menarik sebab dia juga kemukakan hadis-hadis dhaif. Bila dia kemukakan hadis dhaif, kita boleh tahu sebab apa dia dhaif. Dengan itu kita akan jadi berkenalan dengan perawi-perawi dia. Sebab perawi itu bukan dalam kitab dia saja, di lain kita akan bertemu juga. Sekurang-kurangnya itu sebab Sunan Tirmizi ni kalau dalam sistem pengajian hadis di India, di Pakistan, mana-mana pun dia belajar dahulu. Kalau masa mula-mula sekali belajar Tirmizi. Bukan dia belajar kemudian, dia belajar masa pertama. Itu dalam sukatan pengajian dia. Dalam pengajian hadis lah, yang pengajian hadis, daurah hadis, disebut daurah hadis tu begitulah. Ya. Satu lagi Maulana saya nak tanya. Ya. Okey, adakah wuduk terbatal sekiranya terlelap sekejap dalam keadaan baring ataupun keadaan contoh duduk atas sofa ke, boleh dikira wuduk terbatal? Itu saja, terima kasih. Ya, kalau tadi kita belajarkan sebenarnya kita ada hadis yang kedua. Ni hadis yang kedua, hadis 78. Di bawah ini saya dah bincang. Tapi kita tak sempat baca tadi ya. Di sini cuba kita tengok ni. Saya dah nukilkan pendapat ulama tentang masalah ni. Memang ada banyak khilafnya. Ini yang Imam Nawawi sebut. Ada 8 pendapat. Tengok sinilah. Tengok sini. Banyak khilaf ni. 8. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Ma'arifus Sunan ada 9. Saya sebut di sini 9. Dan kalau kita mengambil kira Nabi sendiri 10 semuanya. Sebab itu dia jadi berbeza-beza dari segi sebut khilaf itu. Ini di sini boleh tengok di sini. Memang ada yang berpendapat kalau tidur sedikit macam mana-mana pun tak batal. Kalau sedikit tidak tidur berat lah. Ada. Tengok sinilah. Ya, itu secara ringkas. Sebab kita tak baca lagi. Nanti kita akan baca ini. Kita akan bincang hadis yang kedua ini insya-Allah pada kesempatan akan datang. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Maulana, saya nak tanya yang pendapat ada yang Maulana bagi 7 pendapat ni yang hadis yang kedua ni. Apa? Kalau kami yang ada yang 8 pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi ni. Ya, ya. Adakah kami sebagai pelajar boleh guna salah satu dia? Sebagai contohnya pendapat Imam Malik, kalau tidur sedikit tak batal, kalau tidur banyak batal. Boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita tu orang yang belajar, kita boleh tahu dalil dia. Dalil dia. InsyaAllah akan datang, saya akan sebut. Berpandukan kitab-kitab yang saya dah sebut tadi, dalam tu ada sebut banyak hadis-hadisnya. Ni pegangan orang ni, pegangan orang ni. Dan hadis-hadis itu sahih. Bila hadis itu sahih, boleh saja kita guna. Tapi syaratnya, paling tidak kita kena tahu ada ulama yang berpendapat begitu. Paling tidak. Walaupun kita tak tahu hujah pun. Walaupun talfik ke? Talfik pun tak jadi masalah. Bagi saya lah. Walaupun ada orang yang berpendapat tak boleh. Itu masing-masing khilaf lah. Masalah talfik tu sendiri pun masih khilaf lagi. Dengan syarat jangan orang panggil tatabbu'ur rukhas. Sengaja nak cari yang senang saja dalam semua perkara. Jangan begitu. Itu syarat. Kalau tidak ada itu, kita bertanggungjawab, kita amanah, kita kena ingat kita berurusan dengan Allah. Allah Maha tahu hati kita. Jadi kita akan buatlah yang terbaik, yang paling baik bagi kita, dan kita tidak bermain-main dengan agama. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh.